30 hari, 30 soalan. Hari pertama, topik pertumbuhan penduduk. Bila kamu dapat soalan macam gini, dia mau kamu kira kadar pertumbuhan semula jadi, maka lahir tolak mati. Jadi kamu ambil siap data mengikut tahunnya itulah. Contoh macam ini 17.7 tolak 4.6 sama dengan 13.1%. Sama juga dengan yang kedua, 17.8 tolak 4.2 sama dengan 13.6. Settle. Kalau kamu jumpa soalan begini, sebenarnya dia mau pertumbuhan. Jadi ada satu formula lah yang kamu boleh hafal, yaitu penolong kanan Wan ni dia tidak sehat, dia tidak kahwin sebab dia kena wabak COVID. Jadi Wan ini adalah wanita berkejaya, sehat kesihatan lah, kahwin perkahwinan awal atau lambat. Tidak ni taraf pendidikan. Wabak lah, kestabilan politik dan dia ada dasar kerjaan. So kamu boleh gunakan ini untuk menjawab pertumbuhan. Jadi yang paling senangnya adalah kita gunakan berkahwin pada usia muda. Sebab bila berkahwin pada usia muda ni kadar kesuburannya tinggi, jadi anak lebih banyak lah. Yang kedua adalah kurang taraf pendidikan. Kenapa kurang taraf pendidikan? Sebab bila kurang taraf pendidikan, dia ni tidak tahu pun sebenarnya boleh merancang anak. Itu sebabnya anaknya banyak. Okey, kita tengok pula soalan C. Dia mau kesan sosioekonomi. Sosioekonomi ni ada dua perkataan, sosial dan juga ekonomi. Jadi dekat sosial ni apa je kita boleh bagi adalah kita lihat dari segi ketempatannya lah, setinggan. Kita tengok dari segi kesihatan. Kalau kepada ekonomi ni, dia lebih kepada pekerjaan ataupun pasaran. Kita boleh tambah juga tentang pertumbuhan lah, pertambahan penduduk kah atau pengurangan penduduk. Dan untuk sosial yang satu lagi kita boleh tambah adalah lalu lintas. Jadi oleh kerana dua markah, kita bagi dua je lah. So apa kesannya? Yang pertama kita bagi masalah setinggan berlaku sebab terlampau ramai orang kan. Dan yang kedua adalah peluang pekerjaan terhad. Dan kita tengok yang terakhir dua markah juga adalah bagaimana kita mengatasi masalah di 3C. Jadi apa masalah, itulah yang kita atasi. Jadi kalau kita tarik masalah kita adalah masalah setinggan. Jadi cara untuk mengatasi masalah setinggan ini kalau kita tengok secara logiknya adalah dorang masalah kewangan untuk membuat rumah kan. Jadi kita kena kurangkan kos harga rumah tu supaya semua orang mampu. Yang kedua adalah kita buat kempen atau kita buat program perancangan amalan anak tu supaya tidak tambahlah anak, tidak ramai anak. Dan yang kedua kita tingkatkan pembangunan supaya lebih banyak peluang pekerjaan disediakan. So settle.